Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atamut taslim ala sayyidina Muhammadin ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang memberi kepada kita taufik untuk kita teruskan lagi siri pembacaan kita daripada kitab Hasyiah Syarqawi Alal Hudhudi. Kita sampai kepada sifat mustahil yang lawan bagi ilmu, yang mana disebutkan iaitu jahil. Kita masuk pada kalam Muhashyi rahimahullah pada muka yang ke-92. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Qawluhu wa ammal jahlu, adapun jahil, ay al-murakkabu, jahil ini yang dimaksudkan dalam musannif pada kalamnya secara khusus ialah merujuk kepada jahil murakkab. Adapun jahil basit itu difaham daripada wama fi ma'nahu. Wama fi ma'nahu ini kita dapat daripada penerangan musannif bila menerangkan tentang makna jahil. Jadi makna jahil yang disebut itu merujuk kepada jahil murakkab lah. Jahil basit dengan maksud adamul ilmi bi syai'in sya'nuhu an yu'lam. Itu termasuk dalam pengertian wa ma fi ma'nahu. Okey. Wa ammal jahlu ay al murakkabu fa huwa diddul ilmi. Itu lawan kepada ilmu. Okey, lawan kepada ilmu. Kenapa kita kata did? Lisidqi haddid diddaini alaihima, kerana sidqi betul dan kenanya ta'rif diddain di atas keduanya. Di atas ilmu dengan jahil tu, kalau kita tengok pada ta'rif did, memang did sungguh-sungguh. Kena ta'rif dengan did tu. Fa innahuma, kerana diddain tu apa? Ma'nayani wujudiyani, dua makna dengan dua perkara, dua sifat yang wujud kedua-duanya. Yastahilu ijtima'uhuma, yang mustahil berhimpun keduanya. Fi mahallin wahidin, pada satu tempat. Wa bainahuma ghayatul khilaf, yang mana antara keduanya itu ghayatul khilaf, sehabis-habis khilaf. Maknanya antara A dan B itu makna yang bertentangan. Ghayatul khilaf. Seperti jahil dan ilmu. Jadi antara kedua, ilmu satu sifat yang wujudi, jahil pun sifat yang wujudi, yang ada sungguh, ada sungguh dan dia antara dua itu berlawanan sehabis-habis lawan. Panggil jahil, lawan belah satu lagi ialah ilmu lawannya jahil. Okay? Itu jahil murakkab. Wa amal basitu, adapun basit, falaisa diddan lil ilmi. Itu bukan did bagi ilmu. Okey. Kalau basit itu dia bukan did. Bal muqabilan lahu, tapi jahil basit itu dia tu muqabil bagi ilmu, taqabulal adami, akan
muqabilan lahu taqabula, akan dia tu taqabul, lawanan bagi ilmu akan sebagai taqabulal adami wal malakah, lawan antara adam malakah. Tengok, kita kata ilmu dengan jahil kan, hak ni lawanan nanti. Sebab apa? Ilmu ni maknanya mengetahui sesuatu mengikut hakikat sebenar. Lawannya tidak mengetahui sesuatu mengikut hakikat sebenar, yang mana ini sifat wujudi, ini sifat wujudi. Mana taqabul yang jelas-jelas, taqabul didain. Okey. Sekarang ni antara ilmu, ini jahil mana? Jahil murakkab patut kena tulis lah sini supaya jelas. Ilmu dengan jahil basit pula. Dengan jahil basit. Jahil basit. Okey, ilmu ialah mengetahui sesuatu dengan hakikat sebenar, ala ma huwa alaih. Basit dok tahu. Jadi maknanya hak ni tahu dengan dok tahu. Hak ni malakah, hak ni adam. Makna di sini ada malakah, ada petahu tu ada. Ni tak dok petahu, adam. Dengan maksud tidak tahu. Maka taqabul antara ilmu dan jahil basit itu taqabul adam malakah. Okey, habis. Wa qawluhu 'inda ahli sunnati, di sisi ahli sunnah, jahil ini dia dik kepada ilmu. Sebab apa? Sebab jahil memang sifat yang wujudi, bukan sekadar dia yang naqid, bukan sekadar lawanan adam malakah. Wa amma 'indal mu'tazilati, adapun di sisi mu'tazilah, falaisa bididdin, jahil itu bukan dik kepada ilmu, bal mumathilul lahu. Bahkan jahil itu mumathil bagi apa? Bagi ilmu. Jahil yang dimaksudkan sini apa? Jahil murakkab itu. Dia itu mumathil, yang serupa dengan ilmu. Kok mana yang serupa ni? Sebab di sisi Mu'tazilah, dia mensyaratkan dia tidak syarat. Dia tidak syarat mutabiq lil waqi'. Sawa'un tabaqal waqi'a am la. Kita nak diiktiraf suatu tu ilmu, dia mesti mutabaqah dengan waqi'. Di sisi Mu'tazilah, dia tidak kira sama ada mutabaqah dengan waqi' atau tidak. Tahu tu dikira tahu dah. Tahu tu dikira tahu. Nampak tak? Tak kira tahu tu betul atau tak betul, dikira tahu. Jadi mumathil bagi ilmu. Maka famtina'u ijtima'i bainahuma, terhalang berhimpun antara keduanya, antara jahil murakkab dengan ilmu. Di sisi Mu'tazilah, dia tak boleh berhimpun juga. Antara ilmu dan jahil, yakni jahil murakkab, juga tidak boleh berhimpun di sisi Mu'tazilah. Kenapa tak boleh berhimpun? Famtina'u ijtima'i bainahuma lil mumathalah, la lil mu'anadati, kerana sebab mumathalah, benda yang sama. Jadi pada satu zat, pada satu tempat, mahal wahid, dia tak boleh duduk benda dua sifat yang jenis sama. Jadi dia tak boleh berhimpun juga, tapi tak boleh berhimpun kerana sebab mumathalah. La lil mu'anadah, bukan sebab berlawanan. Okey. Wa mahallun niza'. Nampak ni jarang-jarang perbahasan gini lah. Sebab dia ni perbahasan benda umur, kita kata umur yang lebih umum ni. Nampak tak? Perkara-perkara gini dalam kitab Mutawalat ada sebut lah. Okey. Jadi di sini, apa sebenarnya mahallun niza'? Apa sebab punca perbezaan? Mahallun niza', punca perbezaan. Ini penting kalau kita nak buat perbandingan dengan apa-apa mazhab, ataupun kita nak berhujah dengan pihak lawan, terutamanya dalam masalah munazarah dengan debat, kena selesai dulu mahallun niza' di mana. Apa punca berselisih, bertelingkah tu apa. Kalau tahrir mahallun niza' tidak dibuat dalam proses tu, sia-sia. Kadang debat, sesi pertama debat, sesi kedua debat, ajak debat beberapa sesi, tak selesai juga. Sebab apa? Tidak selesai mahallun niza'. Penyakit itu tidak obat pada tempat penyakit. Kita tidak huraikan dan analisis punca berlaku perbezaan tu. Okay, jadi sekarang ni dia kata,
Mahallun niza'i bainana wa bainahum. Punca atau tempat berselisih antara kita dan antara mereka Mu'tazilah huwal murakkabu, ialah pada murakkab, lal basit, bukan pada basit. Jadi kita berbeza dengan Mu'tazilah itu ialah pada ilmu lawan kepada jahil, yakni jahil murakkab, bukan jahil basit. Fa innahu amrun adami, kerana jahil basit ni amrun adami bittifaqin minna wa minhum, dengan sepakat kita pun kata benda tu benda tak ada, sebab tak ada ilmu, benda adami lah. Mereka pun memang kata tak ada daripada awal lagi. Habis. Wallazi fi ma'nal jahli, dan yang ada pada yang pada makna jahil, yang pada makna jahil. Nampak? Apa lagi yang seumpama makna jahil? Hakadha fi ba'dhin nusakhi, dan bagianlah disebut pada sebahagian nuskhah-nuskhah. Disebut wallazi fi ma'nal jahli. Wa fi ba'dhiha, dan pada sebahagian nuskhah yang lain pula wa ma fi ma'nal jahli ila akhirih. Dia guna ma, di sini dia guna wallazi. Wa ma mubtadaun. Itu ma itu kira i'rab ni mubtada lah. Kalau sini wallazi isim mausuf tu mubtada. Okey. Wa syakku wa ma utifa alaihi khabarun. Syak dan apa yang diatafkan di atas syak itu jadi khabar. Mana? Tengok luar ni dia kata apa? Okay, wallazi fi makna dia asyakku. Wallazi mubtada, khabar dia syak. Yang diataf tu ataf pada syak tu lah. Okay. Jadi khabar. Wa ala kullin, atas setiap daripada minan nuskhatain, daripada dua-dua nuskhah itu, mu'akhadhatun, wa ala kullin mu'akhadhatun. Atas setiap mana-mana pun, nuskhah wallazi ke wama pun mu'akhadhah, ada, kita kata ada kritikan sikit, ada celahan, ada makna kita boleh tag lagi. Kita boleh tag tu faham, boleh tag mana boleh ada sikit yang kita boleh nak perbahaskan dan persoalkan. Boleh dipersoalkan sini muakhadhah. Kat mana tu dia kata liqtidaihi inhisara ma fi ma'nal jahli fi ma dzukira, kerana memberi faham terhad dan tertentunya ma fi ma'nal jahli itu, apa yang pada makna jahil itu, fi ma dzukira, pada barang yang telah sebut. Maknanya mana-mana nuskhah sama ada allazi ataupun wama, boleh faham situ makna benda yang serupa atau pada makna jahil tu terhad pada yang disebut sahaja. Apa dia? Syak, zon dan waham. Gitu je lah. Padahal tidak. Walaisa kadzalik. Bahkan tidak sedemikian. Bal fi ma'nahu aidan, bahkan pada maknanya, makna jahil juga, al-junun, gila masuk juga. Gila pun masuk juga. Afanallahu minha. Tak, minta Tuhan jauh. Gila masuk juga. Musim zaman, akhir-akhir zaman ni macam-macam jenis gila. Na'udzubillah, macam-macam jenis gila. Gila jadi wali pun ada. Siapa buat keluar apa nama ni? Borak wali ke apa dah ingat di Indonesia. Jenis gila nak cakap pun ada. Ada juga. Yang jenis apa ni? Nak cerita mimpi dia pun ada. Mimpi dia pun ada. Nampak hari ni banyak dah naik kritikan dan juga ulasan daripada beberapa orang asatizah dan ilmuwan kita lah berkaitan tu. Anda dapat tahu tu sebelum tu lagi. Betul lah ada murid cerita tentang mimpi seorang tu lah, perempuan tu lah. Ceritalah kata benda ni bukan zaman ni. Zaman dulu banyak dah benda gini. Akhirnya kena lebong belaka. Hak lebih hebat daripada ni ada. Siapa-siapa boleh tengok dalam kisah Juhaiman al-Utaibi. Juhaiman al-Utaibi. Ni berlaku tu Mekah tu Saudi.
pelajar di Jamiah Islamiah Madinah. Tu masyhur tu. Dok dang zaman cuma di Jordan tu guru kita cerita. Dan benda itu telah dibuat filem wathaiki, filem yang dalam YouTube pada Juhaiman Al-Utaibi. Waktu memang waktu kelas tu syaitan disusung tu sangat kita kata jauh dia punya sasaran dia tu. Tapi akhirnya kena lebong belaka. Na'udzubillah. Jadi jangan terberdaya sangatlah dengan benda gitu nak mengakunya Imam Mahdi. Di Indo ada tau. Hak di Pakistan ada juga tu. Hak mimpi juga tu. Jadi mana pihak Bukit Amal kena ambil tindakan. Sebab apa kadang-kadang benda itu dia ramal. Sebenarnya ramal ni kadang-kadang benda itu kadang tak betul pun, tapi bila orang tahu cerita ramalan gini-gini, orang akan cuba buat ikut ramalan. Alhamdulillah. Akan buat ikut ramalan. Tiba-tiba kata ni betul seperti yang diramalkan. Bukan betul seperti diramalkan. Tapi orang ambil orang punya flow line cerita tu, maka orang pun yang ada niat jahat cuba untuk laksanakan sebagaimana yang diceritakan. Jadi ni bahaya. Okey. Sebab itu jenis ramal ni bukan Nabi larang daripada awal dah. Perbuatan begini. Kita baca kitab lah ni. Jadi banyak bentuk gila. Stres betul. Ustaz Mushtaq kata stres musim corona. Musim corona memang stres lah. Duduk rumahnya waktu pun tak. Jadi kena isilah dengan benda manfaat. Al-junun funun. Kegilaan tu banyak funun. Dia seni. Maknanya banyak jenis. Afanallahu min. Minta kita tuan jauh lah. Okay. Kemudian dia kata wa bal ma fi ma'nahu aidan al-junun wal ighma. Pesang. Dan pesang ni apa ilmu ni? Masa pesang tu kan orang boleh bercakap, orang kata kerasukan masuk juga tu. Pesang, dalam pesang tu keluar perkataan-perkataan. Itu semua mencacatkan bila tidak sedar, akal tidak berfungsi, dia mencacatkan bahagian sifat ilmu tu. Al-ighma was-sukr. Gila pula mabuk. Wal ghasyah ni makna kita kata samalah yang macam pesang. Yang makna pesang lama, ghasyah ni makna pesang sebentar. Wal i'tiqad pun masuk. Wal jahlul basit dan juga jahil basit. Padahal di sini musannif sebut sikit je. Asyak wa dhann wal wahmu. Seakan-akan faham gitu inhisaru terhaknya ma fi ma'nal jahli itu pada perkara yang disebut, padahal tidak. Okey. Bina'an ala ma marra. Hal keadaannya mabniyan ala ma marra. Dibina di atas barang yang telah lalu. Apa yang telah lalu? Bayan min annal jahla, bahawa jahil itu fi kalamil musannifi, pada kalam musannif, huwal murakkabu, ialah jahil murakkab. Itu yang dimaksudkan oleh kalam musannif. Kama yufiduhu kalamu syarih, sebagaimana memberi fahamkan dia, memfaedahkan dia oleh kalam syarih Syekh Hudhudi. Wa fi ba'di nusakhi, pada sebahagian nuskhah, wa fi ma'nal jahli, bukan wa ma fi ma'na atau wallazi, wa fi ma'nal jahli gitu tu. Jadi khabar muqaddam, mubtada muakhar. Wa tadi mubtada khabar, wa fi ma'nal jahli ila akhir. Wa hiya zahiratun, itu zahir lah. Wa fi ma'nal jahli. Jadi kalau wa fi ma'nal jahli itu lagi kita kata apa nama ini, dia tidak menafikan lah, ada lagi perkara-perkara lain yang termasuk dalam yang serupa ataupun boleh kita kategorikan sebagai jahil. Okay. Masuk dalam jahil. Habis. Qauluhu wa kadza kaunul ilmi daruriyan. Dan begitulah juga keadaan ilmu tu daruriyan. Mustahil juga. Mustahil ilmu Tuhan ni, keadaan ilmu Tuhan tu daruri. Wa kadza wa ka ma fi ma'nal jahli, fi ma'nal jahli lah. Wa ka ma fi ma'nal jahli kaunul ilmi
daruriyan. Kaunul ilmi daruriyan kama fi ma'na al-jahil. Kadza seperti itu, seperti mana? Seperti yang disebut belum ni lah, perkara-perkara pada makna jahil. Okay, boleh. Habis. Kemudian kata Muhasyir rahimahullah, dia sebut bincang pasal apa ta'rif daruri ni. Wa'lam anna ad-daruriyya, daruri itu yutlaqu ala ma qaranahu dararun wa hajatun, diitlaqkan atas perkara yang menyertainya oleh mudarat dan hajat. Benda yang ada masyakkah, mudarat dan hajat, orang panggil daruri juga sebab asal daripada kalimah darar tu. Asal daripada kalimah darar. So, contoh apa? Kala ilmil mukrahi ala tahsilihi, seperti ilmu yang dipaksa untuk mendapatkannya. Ilmu tu orang paksa kita untuk tahu. Bitahdid, dengan cara diugut. Wadarbi, dan dipukul. Masalah, contohnya. Orang paksa kita untuk tahu. Maka daruri juga nama. Dari segi itlaq ad-daruri itu, kerana asal daripada darar, maka itu dia panggil daruri juga. Dia dapat dengan cara ada mudarat yang dikenakan supaya dia tahu. Itu satu itlaq. Ala ma qarana. Satu. Yang kedua, wa ala ma lam tata'allaq bihil qudratul hadithatu. Diitlaqkan ilmu daruri atas ma lam tata'allaq, perkara yang tidak bertakluk dengannya kudrat yang baharu. Benda yang tidak bertakluk dengan kudrat baharu, dia panggil daruri. Contoh, bi an hasala lin nafsi baghtatan, dengan bahawa hasil maklumat itu bagi jiwa seseorang, bagi diri seseorang, baghtah. Kita kata dengan tiba-tiba. Tahu dengan tiba-tiba. Dengan baghtatan, dengan sendiri. Dengan sekejap, sekelip mata. Datang dengan tiba-tiba. Tahu dengan tiba-tiba. Orang panggil daruri juga. Sebab di situ tidak terlibat dengan kudrat makhluk. Bukan kita usahakan tahu. Mari tiba-tiba. Min ghairi iktisabin, tanpa ada usaha. Kal ilmil hasili bil ibsari, seperti ilmu yang terhasil, maklumat yang terhasil bil ibsar. Okay. Bil absar ni. Okay, bil absar. Bil absar. Absara. Bil absar, basarun bil absar, dengan penglihatan lah. Bil absar, dengan penglihatan. Min ghairi qasdin, tanpa ada qasad. Bi an kana fatihan ainaihi, dengan seumpama, taswir macam mana? Dengan seumpama dia membukakan matanya, dia tutup mata, tiba-tiba dia buka mata. Famarra alaihi syakhsun, lalu berjalan seorang. Fara'ahu, dia buka mata, tidak ada tujuan nak tengok tu. Tiba-tiba bila dia buka mata, orang mari lalu depan dia. Fara'ahu wa alima annahu insanun, dan dia tahu dia tu manusia. Orang yang jalan depan tu manusia. Bukan kutilanak. Nampak? Dia tahu. Bukan suster ngesok. Bukan lagi tu. Jadi dia tahu, ni manusia ni. Nampak? Jadi dia buka mata bukan mau usaha untuk lihat. Dia saja buka mata. Tiba-tiba lalulah orang tu lalu. Dan dia tahu dia tu manusia. Jadi fahadha lam tata'allaq bihi kudratuhu, ini tidak berkait dengan kudrat dia. Tak ada kudrat kecuali buka mata tu bukan untuk tengok benda tu. Jadi ilmu tu hasil tanpa ada kaitan dengan dia mengusahakan untuk dapat tu. Kerana mari secara makna secara sepintas lalu nampak orang itu. Okay. Itu itlaq yang kedua, iaitu ala ma lam tata'allaq bil qudrah. Yang ketiga pula, ala wa ala ma hasala la an dalilin
atas perkara yang hasil, ilmu yang hasil tanpa perlu dalil, tidak berdasarkan dalil. Satu. Dan yang keempat ialah wa ala ma hasala la an nazarin, atas ilmu yang hasil tanpa perlu tilik dan perhati, tanpa perlu nazar akli. Okay, jadi ada 4 itlaq situ. Wal awwalu, itlaq yang pertama, mamnu'un fi haqqihi ta'ala, itu mustahil pada hak Tuhan. Dengan makna apa? Makna ma qaranahu dararum. Tu mustahil. Takkan Tuhan tahu dengan cara ada mudarat atau paksaan? Tak ada. Li isy'arihi bil hudusi, kerana memberi isyarat kepada baharu al mustalzim. Bil hudusil mustalzimi, yang melazim apa dia? Sabqal adami, melazimkan dia akan sabqal adam, mendahului oleh tiada, didahului oleh tiada. Sebab apa? Sebab nak jadi tu sebelum tu tak ada dulu, baru dipaksa-paksa baru mari ilmu. Jadi itu dengan makna daruri, dengan makna tersebut mustahil lah, sebab lazim daripada itu terdahulu tiada, didahului oleh tidak ada ilmu, baru ada. Okay. Mustahil atas Tuhan. Yang tu satu, walittidaihi ad-darurata, dan kerana memberi faham dia ad-darurata wa ilja. Darurah, ada keterpaksaan, dan ilja, dan ilja ni makna terpaksa. Ada darurah, ada keterpaksaan dan terpaksa di situ. Darar dengan maksud utama makna begitu kan. Itu mustahil. Maka fayamtani'ul itlaqud daruri ala ilmihi ta'ala, maka mustahil kita sebut, kita itlaq daruri itu atas ilmu Tuhan. Bidzalikal makna, dengan makna itu. Wa amma ats-tsalatsatul akhiratu, adapun 3 itlaq yang baki tu, itlaq yang kedua, ketiga dan 4 tu lah, falaisat mamnu'atan, maka dia tidak terhalang fi haqqihi ta'ala, pada hak Tuhan. Makna dengan makna itu boleh diitlaq lah. Cuma kira ada khilaf lah, kita boleh ke tak. Lianna ilmahu ta'ala, kerana ilmu Tuhan, lam tata'allaq bihi kudratun hadithatun, tidak bertakluk dengannya oleh kudrat baru. Tak ada takluk kudrat baru. Wala qadimatun, kudrat qadim pun tak takluk. Apa takluk ilmu Tuhan dengan kudrat qadimnya? Tak ada takluk. Nampak tak? Bukan kudrat qadim yang memberi ilmu, bukan. Kita lain lah, kita usaha kita tu mendapat ilmu. Kudrat tidak bertakluk dengan kudrat yang baru dan tidak yang qadim. Walam yatawaqqaf ala nazarin wala dalil, dan tidak terhenti dan berhajat kepada tilik dan juga dalil. Tapi lakin muni'a min itlaqid daruri, tapi dihalang, tak boleh kita mengitlaqkan daruri fi haqqihi ta'ala, pada hak Tuhan. Tak boleh kita nak kata ilmu Tuhan tu daruri. Nazari tu jauh sekali lah, sebab nazari tu kena fikir, kena tilik, kena susun dalil. Daruri boleh kata ilmu Tuhan tu daruri, jangan kata gitu. Ni juga kena perhati molek lah ni. Ni ada kadang setengah orang ngajak, dia tengok bala pembahagian ilmu tu daruri, nazari, dia patut dia kata ilmu kita ni nazari, ada daruri. Ilmu Tuhan ni tak ada nazari, daruri belaka. Berat dah. Dia kata ilmu Tuhan daruri belaka. Sekarang ni isu ni boleh ke tak kata ilmu Tuhan daruri tu? Itu masalah ni. Jadi kena berhati molek lah. Kena berhati-hati pada nak mengkiyah-kiyah gitu. Jangan laju sangat ni. Jadi Syekh kata, Tuan Syekh kita kata, muni'a min itlaqid daruri fi haqqihi ta'ala bitilkal ma'ani, dengan makna-makna tersebut, khaufan min tawahhumil ma'nal awal, kerana bimbang disangka makna yang pertama. Yalah, kalau benda ada muhimun lil ma'nal fasid, dia memberi waham kepada makna fasid, ulama awal-awal sekat tak bagi. Nampak tak? Memberi kepada makna fasid tak boleh ni. Kita nak cakap tentang benda tentang Allah Ta'ala ni, tentang berkaitan Allah. Tak boleh kita nak senang-senang kiasul al-ghaib ala syahid. Tak boleh. Jadi
khaufan min tawahumil ma'na al-awwal la likaunihi yastad'i sabqal jahli, bukan kerana dia menuntukkan, memberi faham ataupun menuntukkan bahawa adanya terdahulu jahil. Bukan kerana sebab tu. Bukan makna daruri itu dengan sebab sabqil jahli, memberi faham sabqil jahli, sebab ada 3 makna yang tidak memberi faham sabqil jahli tu. Tapi kerana bimbang, takut waham makna yang pertama, yang makna pertama itulah yang yastalzimu yastad'i sabqal jahli. Okey, jelas. Khilafan, ini juga keadaan pandangan ini mukhalifan lima yufidu zahirus syarihi, menyalahi, berlainan dengan pandangan yang difaham daripada zahir kalam syarih. Zahir kalam syarih secara umum. Sebab dia kata apa? Zahir kalam syarih dia kata okey. Wa kadza kaunul ilmi daruriyan aw nadhariyan aw badihiyan fa inna hadha kullahu fi ma'na al-jahli li anna al-ilma an-nadhari yasbiquhu al-jahlu. Memberi faham ada didahului oleh jahil. Khilaf bagi barang yang memberi fahamkan dia oleh zahir kalam syarih, min anna ad-daruriyya bi aqsamihi, bahawa daruri dengan semua kisim-kisimnya makna yang empat itu, fi ma'nal jahli, pada makna jahil belaka. Jadi secara tadqiqnya bukan semualah daruri itu, ilmu daruri membawa makna jahil, pada itlaqlah makna ilmu daruri. Okey. Fa in qulta, jika kamu kata, fa in qulta, kalau kamu kata atas jalan irad, kamu i'tirad, kamu kritik, kamu kata ke mana? Kamu nak soal kata ta'biru bimaddati al-fi'li, takbir dengan madah fi'il. Musannif dia takbirkan apa nama ini dengan perkataan atau kalimah fi'il. Apa dia? Wa huwa hasala, iaitu hasala. Ni kita tengok molek ni. Kalau baca seorang mungkin tengok mana pula madah fi'il wa huwa hasalun ke, tak? Hasala pada ta'rif tu. Ni. Kata betul lah. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر
La ilaha illallah. Masya Allah. Okey, kita sambung balik ke mana tadi? Fa in qulta at-ta'biru bimaddatil fi'li wa huwa hasala fil ma'ani ath-thalathati al-akhirah yush'iru bil huduthi al-mustalzimi sabqal adami. Dia kata ta'bir dengan maddah fi'il iaitu hasala yang pada tiga-tiga makna akhir itu memberi isyarat, memberi faham dengan baharu juga, yush'iru bil hudus. Yang baharu itu mustalzim sabqal adam, mustalzimi sabqal adam, yang melazimi didahului oleh tiada. Mana? Pada tiga ta'rif kan, dia kata ta'rif yang kedua alamat, okey, bi an hasala, satu, hasala ilmu li nafsi tu. Yang kedua alama hasala, ilmu tu ma hasala la an dalil, wa ala ma hasala la an nazar, ilmu yang hasil bukan dengan nazar. Jadi dia guna madah hasala. Baik ni. Mana pula ni? Okey. Okey. Madah hasala pada tiga-tiga makna yang akhir tu memberi isyarat, beri faham kepada baharu juga. Baharu yang melazimkan terdahulu tiada. Maka fasahha ma afadahu zahirus syarihi, maka telah sahlah apa yang memberi faedah oleh zahir kalam syarih min anna daruriyya, bahawa daruri itu biaqsamihi dengan keseluruhan bahagian-bahagian maknanya yang empat, fi maknal jahli, memberi makna jahil juga, li'annal adama yasbiquha, kerana ketiadaan itu mendahuluinya. Bila guna hasala, hasil, makna sebelum tu tak hasil. Itu dia punya i'rabnya. Jadi betul dah kalam Syekh Hududi yang mengatakan semua itlaq daruri ni tak boleh berlaku. Kalau datang gitu. Qultu, maka aku jawab, al-af'alul madhkuratu fit ta'arifi mujarradatun an i'tibariz zamani. Fi'il yang tersebut dalam ta'rif, hak tu dia mujarradah aniz zaman. Orang tak ambil kira masa. Jadi sekadar fi'il itu memberi makna saja. Dia tidak ada kaitan dengan masa. Hak ni yang duduk dalam ta'rif. Fi'il yang tersebut dalam ta'rif itu disunyikan. Dia di mujarradah. Terjauh dia atau terasing daripada mengambil kira masa. Hasala makna telah hasil. Jadi makna sebelum tu dah hasil. Tak. Dengan maksud hasil mana ada, berlaku. Tu je. Tak usah kira dia zaman tidak berkait dengan ni, dengan diiktibar zaman. Maka fala isya'ara laha bima dzukira, maka tidak memberi isyarat, tidak memberi faedah, tidak memberi isyarat kepada apa yang disebut tu. Tak ada lah faham gitu. Faham tak? Okey jelah. Jadi makna i'rab tu jawabnya gitu jelah. Makna di sini fi'il hasala itu tidak kita mujarradahkan daripada zaman. Wal farqu, dan beza bainal ma'nayaini al-akhiraini. Dia kata beza antara dua makna yang akhir mana? Dia kata ma hasala la an dalil, ma hasala la an nazar. Kalau ikut tak sama ke? Ilmu yang hasil tanpa dalil, ilmu yang hasil tanpa nazar, tak sama ke? Beza antara keduanya, annal awwala, yang pertama mana? Dalil tu a'ammu, lebih umum, minathani, lebih umum daripada yang kedua. Al-awwal ni kena pada mana? Kena kepada dalil. Thani ni kena pada apa? Kena kepada nazar. Li'anna dalil yashmalu dalil al-aqliyah, dia merangkumi dalil akli. Apa itu dalil akli? Wa huwa ma tarakkaba min muqaddimatin aqliyatin, iaitu dalil yang tersusun daripada muqaddimah akal, muqaddimah akliyah. Kita pakai premis logik
Yang tersusun daripada premis-premis yang membawa pada natijah. Wan naqliya ay wa yashmalu dalilan naqli. Apa dalil naqli? Wa huwa ma kana min kitabin aw sunnatin, iaitu daripada kitab ataupun sunnah, Quran dan sunnah. Masalah contohnya lah. Jadi bi khilafin nazari, lain dengan nazari. Dalil umum merakumi dalil akli dan dalil nazari. Lain dengan akli ataupun dalil nakli. Lain dengan an-nazari, fa innahu khassun bima tarakkaba min muqaddimatin aqliyatin faqat. Kerana bila sebut nazari, dalil nazari, dia lebih khusus merujuk kepada dalil yang tersusun daripada muqaddimah aqliyah sahaja. Jadi dalil nakli tak termasuk. Jadi dalil, kalimah dalil dengan nazar itu kita panggil apa? Umum khusus mutlak. Dalil itu umum, nazar itu khusus. Okey, nampak? Au badihiyan. Di situlah wallahu taala a'la wa a'lam. Sekadar tu saja untuk malam ini. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.